So, kepada you guys yang tengah drive ke balik kampung dan korang nak bertolak ke mana-mana destinasi raya ni, teruskan sebab video hari ni agak santai sikit lah. Dan saya nak ucapkan selamat hari raya Mak Zahir Batin untuk tahun 2023. Just nak sembang santai lah beberapa topik. I would say saya nak fokuskan kepada, saya dah berumur 29 tahun dan saya rasa setiap tahun itu makna raya dah tak macam makna semakna seperti mana zaman kita kanak-kanak dulu. So untuk konteks lah kan, so bila kita dah dewasa, bila saya dah dewasa, sorry bukan korang dewasa, saya dah dewasa, saya dapati setiap kali satu Syawal raya yang pertama, memang biasanya pergi semayang semayang raya, and then balik, and then makan, and then jumpa family sikit, and then tidur. Itu je lah tema saya untuk raya. Dan yalah, for sure benda tu dia akan impact kita punya, I would say, mood raya kita lah. Sebab bila kita tengok kawan-kawan kita kan, kawan saya sendiri specifically pergi beraya, tak gambar sini, tak gambar sana, you know, like literally saya tengok ada satu kawan saya ni memang like 3 hari penuh, like literally konvoy kan, pergi rumah makcik-makcik, pakcik-pakcik kan. Sometimes saya rasa, saya yakin dia orang pun tak kenal lah ni makcik belah mana, pakcik belah mana kan, sebab terlalu banyak sangat. Okay, kenapa boleh jadi perasaan like rasa macam setiap raya-raya tu dah macam kurang meaningful? Number one, maybe sebab, okay, saya rasa lah, ni my theory is actually sebab kita dah kita punya memori berkenaan dengan raya ni sebenarnya dia terbentuk ketika mana kita kecil dulu, umur 5, 6, 7 tahun. Dalam tempoh umur yang kita dah sedar, yang kita sedar. Faham ke? Maksudnya tahu-tahu je, aku dah pakai baju oren, pakai baju coklat, tiba-tiba aku dekat kampung. Contoh macam kampung saya dekat Rantau Panjang, Kelantan lah. And then waktu kanak-kanak lah sebenarnya. Maybe disebabkan kita tak banyak sangat tahu logical thinking, kita tak tahu sangat problem solving macam mana, kita hanya mampu enjoy benda yang ada depan mata kita, benda yang kita baukan, benda yang kita nampak, dia lagi enhancekan that particular moment. Hence, saya boleh katakan momen raya best itu pun salah satu sebab kita hanya nampak on satu perspektif sahaja. Seperti contoh, kita tak ada beban. Waktu kita kecil umur 5, 6, 7 tahun, kita tak pernah fikir pasal bil ke, nak beli baju raya ada kos dia, nak pergi ke certain daerah negeri ada kos dia, mungkin ada tol dan sebagainya. Benda tu adalah tema orang kata berdewasa tau. Sebab I would say childhood moment tu memang tak dapat nak dibeatkan lah. Kau campak lah apa-apa pun, walaupun kau jatuh basikal tak kat mana pun, kau akan rasa yang moment itu antara moment yang I would say paling indah lah. Sebab kita tak kira lagi faktor all this mehnah dan tribulasi, beban yang kau pikul dan sebagainya lah. Thirdly, tadi baru first, ni second okay. Second maybe sebab ni keluarga saya lah. Keluarga saya memang kampung kat Kelantan, tapi bila dah ada new generation, maksud saya sepupu sepapat, you know, sama umur dengan saya ni, diorang dah banyak berpindah ke luar daripada Kelantan lah, specifically KL dan juga Selangor. So that kalau saya balik kat Kelantan tu pun tak ada orang, senang cakap macam tu lah. Bukanlah tak ada orang, tapi dah makin berkurang family kat sana. Hence kalau datang sana pun tidur rumah belah bapak saya. Tidur je lah, tengok orang buat apa, orang masak ke kan, lepas tu semayang sama kan. Itu je lah. Tapi dia tak macam dulu lah. Dulu seingat saya lah, family belah abah saya tu memang satu keluarga yang besar, yang profesional. Memang like ambil masa at least 1.5 hari untuk pergi ke tempat-tempat yang dia orang nak convoy, which is ramai lah. Zaman tu saya punya family pakai van lagi. Saya ingat lagi pakai Nissan Vanet waktu tu. Tapi masuk konvoy dengan kereta besar gerabak kan. Memang dengan panas teriknya. Kemudian kita orang berhenti tepi jalan, beli air gergang, air soda ke apa, tak ingat lah. Tapi zaman tu air kelapa contohnya, beli pisang goreng. Sampailah ke lewat malam tu dah letih terus tidur kan. Bila diorang dah tak ada, bila diorang dah berpindah ke KL Selangor, some of them, even saya punya kakak saya sendiri meninggal awal tahun ini, Januari 2023. So dengan kurangnya player, that's where
dia dah kurang lah rasa nikmat tu. Maybe sebab kita pun tend to compare juga kan. Oh, raya bermakna ni disebabkan dah tak macam dulu kan. Padahal sebenarnya kalau ikut kanan, momen contoh bersama dengan isteri kita tak nak bandingkan dengan momen kita bersama dengan dia 10 hari pertama selepas kahwin contoh. Nak dibandingkan dengan kita dah berkahwin tahun ke-6, tahun ke-10. You tak boleh nak compare A dengan A lah for me. You kadang emosi ni pun dia kena create on the presence. Maksudnya semasa ni. In which comes to the third element lah yang menyebabkan saya rasa raya itu tidak impactful adalah new generation punya adat lah kot. Yang ni saya jarang lah saya mahu pasal adat. Sebab saya dapati saya ni jenis macam saya tak apa nak minat sangat lah dengan adat yang sedia ada. Lagi-lagi adat perkahwinan contohnya. Raya ni lebih kurang sikit lah. Tapi just nak cakap yang adat itu sendiri. Maksudnya seperti contoh maybe kita punya atuk nenek dah set kan. Maybe adat kita lepas maya raya kena makan satu family, kemudian terus kena pergi ke rumah makcik contoh dekat belakang rumah. Just imagine makcik saya belakang rumah kat Kelantan lah. So diorang yang setkan the rules. Faham lah waktu tu maybe zaman tu tak ada media sosial. Now zaman sekarang sudah ada media sosial. Nak pergi rumah makcik-makcik pun boleh naik MRT ataupun just video call. So dia ada probability. Kenapa kau nak datang rumah dia? Sebab kita ada teknologi kot. Just video call je lah apa semua kan. Tapi the fact that kita tak pergi ke rumah dia tu yang menyebabkan kita rasa macam not human lah sebenarnya kan. Sebab pada saya memang manusia biasa memang suka jumpa depan-depan lah. Memang is the human way possible lah. Dan saya pula jenis memang macam saya cakap, saya tak suka adat. So that bila benda tu tak ada orang nak set. Bukan saya saja yang saya tak set the adat. Maybe orang lain pun tak sekuat nak set adat tu macam orang-orang dulu, generasi yang dulu. Tak ada pun macam satu pergerakan lah. Ataupun kita wujudkan satu grup WhatsApp. Oh, jom kita pergi ke rumah Mak Bedah. Jom kita pergi ke rumah Mak Senah. I would say tak ada. Kalau ada pun maybe ada beberapa orang sahaja yang akan buat benda tu. Tapi tak banyak. It's not a big scale. Dan ianya bukan pun kewajipan. Ingat tak satu orang kata apa, gosip lah yang mengatakan, mungkin korang ada relate benda ni, iaitu kalau tak pergi rumah Makcik Senah je, nanti Makcik Senah bobe-bobe. Bobe-bobe ni maksudnya bergosip. Dia macam mengeluh ataupun merajuk. Kenapalah anak Pak Abu tu tak datang rumah aku kan. Dia tak sayang aku ke kan. So ini adalah satu generasi baru punya feeling yang dia orang tak suka, iaitu di merajuk sebegitu rupa lah, padahal tak ada benda pun kan. Tapi memandangkan ni permatian saya lah, orang zaman dulu dia cakap macam itu pun adalah disebabkan diorang memang kalau nak berinteraksi memang diorang kena berjumpa tau. So the fact that tiba-tiba ada salah satu family tak datang rumah dia tu menyebabkan dia rasa sunyi lah sebenarnya. Cumanya bahasa dia tu bahasa agak orang Johor cakap apa? Kasar. So itu jugalah yang saya rasa menyebabkan raya kita tu tak macam dulu. Pasal banyak saya sebut tak macam dulu. How about kita set raya macam mana kita nak sekarang? Cakap macam tu kan. Belum tentu Cikgu Luan buat, tapi just figure out something yang mana raya yang dulu tu dah lepas. How about kita set a new goal, I would say a new context lah, ataupun satu rule lah. Saya panggil sebagai satu rule yang mana kalau korang masih lagi ada family, masih ada lagi ada adik-adik, ada sepupu sepapat tu semua, korang pula yang kena set kan. Sebab kita ni new generation, korang pula yang kena set kan. Korang nak raya korang macam mana. Salah satu benda yang paling mudah sebenarnya adalah set baju raya nak warna apa contoh. Ini saya sendiri pun tak suka, tapi for the sake of argument, let's say lah, itu salah satu benda yang akan menyebabkan how raya being meaningful the Malaysian way lah, senang cakap. So benda macam tu agak bagus lah for me. Yang mana walaupun saya against benda itu, saya iktiraf lah benda tu kalau saya tak buat, raya saya akan kekal macam ini je lah. So apa yang Cikgu Luan nak bagi nasihat kepada you guys, sebenarnya memang tak ada. Semata-mata nak berborak dengan you guys why raya yang saya rasa ni lagi makin tua makin sudah tidak bermakna. Hence boleh jadi ambil lah benda tu sebagai benda yang positif. Make it raya 2023 adalah raya 2023 yang paling best dalam hidup korang. Itu je nak cakap. Okay? Mungkin korang ada cara korang, saya pun ada cara saya. Just go with it, live with it. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin tahun 2023. Itu saja. Bye-bye guys. I love you so much. Tak ke? Mana tekan ni? Atas ni? Atas lah. Oh.